Hai semua, selamat sejahtera. Apa khabar kamu semua? Jadi cikgu harap kamu semua sihat dan sentiasa menjaga kawalan diri sepanjang musim COVID-19 dan semasa PKPP, ya. Jadi di sini cikgu akan mengajar kamu. Tajuk pada hari ini ialah Pendidikan Moral Unit 9 Tanggungjawab Sosial. Jadi semasa cikgu membentangkan topik ini, kamu juga boleh merujuk buku teks muka surat 130 hingga 136. Sudah bersedia semua? Okey, kita mulakan dengan pelajaran kita pada hari ini, iaitu nilai yang akan kamu dapat atau kamu peroleh selepas kamu faham topik yang cikgu ajar dan kamu pelajarinya. Kamu akan dapat nilai kerjasama, bertanggungjawab, kerajinan, toleransi dan baik hati. Jadi sekurang-kurangnya kamu dapat menguasai mana-mana nilai yang cikgu sebutkan ini. Baiklah, seterusnya pada akhir pelajaran ini juga murid dapat belajar tentang tanggungjawab sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi, apakah itu tanggungjawab sosial? Baiklah, tanggungjawab sosial ini contoh yang kamu boleh tahu ialah keharmonian masyarakat. Jadi, kita negara Malaysia mempunyai pelbagai kaum. Jadi, kalau masyarakat hidup dalam keadaan harmoni, tidak bergaduh, maka kamu sudah melaksanakan tanggungjawab sosial. Selain itu, tanggungjawab sosial dari segi kesihatan. Tambah-tambah sekarang musim COVID-19 kan. Jadi kita kena jaga kesihatan. Kemudian kelestarian alam sekitar. Apa dia kelestarian alam sekitar? Maksudnya kita sentiasa menjaga keindahan, kecantikan alam semula jadi supaya tidak dicemari. Sebab tu kita kena melestarikan alam sekitar kita supaya generasi akan datang akan menikmati lagi keindahan alam semula jadi. Jadi tanggungjawab kita sentiasa memastikan kebersihan di kawasan tempat tinggal ataupun mana-mana tempat supaya tidak ada berlakunya pencemaran alam sekitar. Seterusnya ialah kebajikan. Kebajikan ni maksudnya bila kamu nampak, kamu lihat ada jiran kamu yang mempunyai masalah, kamu bantu mereka. Mungkin dari segi sokongan sosial ataupun sokongan moral ataupun memberi derma dan sebagainya. Maka itu dianggap sebagai kebajikan. Itu salah satu tanggungjawab sosial kita. Jadi sekurang-kurangnya kamu pun dah pernah buat tanggungjawab sosial itu. Betul tak? Jika tak ada, maknanya kamu mulakan pada hari ini untuk menjalankan tanggungjawab sosial seperti yang cikgu sebutkan tadi. Baiklah, kita pergi seterusnya. Kenapa ataupun apa kebaikannya, apa kepentingannya melaksanakan tanggungjawab sosial? Jadi antaranya ialah mengukuhkan hubungan antara dengan masyarakat. Jadi kita hidup bermasyarakat, kita dapat mengeratkan lagi hubungan. Seterusnya melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Jadi kita tak nak masyarakat yang bergaduh. Bila bergaduh, apa kesannya? Kesan kepada masyarakat dan kesan kepada negara juga. Banyak lagi kesan-kesan buruk. Jadi itu yang pentingnya kita kena menjaga hubungan kita dengan masyarakat. Seterusnya memupuk perasaan cinta akan negara. Mestilah kita sayang kepada negara. Sebab tu kita menjalankan tanggungjawab sosial kita seperti menjaga alam sekitar. Itu merupakan cinta akan negara. Seterusnya, yang keempat, apa kebaikan dia, apa kepentingannya? Membantu meringankan beban golongan kurang bernasib baik. Contohnya memberi bantuan keuangan, ya, ibu bapa awak memberi bantuan keuangan, makanan dan sebagainya, dapat meringankan beban. Terutama musim COVID ni ramai yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita membantulah sedikit untuk golongan yang susah. Seperti kebakaran, banjir dan sebagainya. Itu pun dianggap sebagai membantu. Okey, seterusnya nombor 5, memastikan keselamatan penduduk setempat. Jadi tanggungjawab sosial kita, contohnya ibu bapa awak menjalankan rukun tetangga, itu tanggungjawab sosial lah. Kawasan perumahan,
memastikan supaya kejiranan kita terjaga, keselamatan dan sebagainya. Seterusnya yang keenam, memastikan tahap anggota masyarakat dalam keadaan baik. Jadi susulan itu kita kena pastilah jiran kita sihat ke atau sakit ke. Jadi kita kena ambil tahu. Seterusnya yang ketujuh, melindungi kelestarian alam. Seperti yang cikgu cakap tadi, alam sekitar kita mesti kita pelihara dan jaga untuk flora dan fauna, tempat habitat mereka. Kita juga nak menikmati keindahan, kehijauan bumi dan sebagainya. Jadi kita kena jagalah dan melindungi kelestarian alam. Seterusnya, peranan individu. Individu tu siapa? Kita, sebagai anggota masyarakat, cikgu awak, ibu bapa awak, kawan-kawan awak itu merupakan peranan individu. Apa yang patut kita buat untuk melaksanakan tanggungjawab sosial? Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Antaranya ialah apa? Gotong royong, kemudian membantu orang, contohnya majlis perkahwinan, ibu bapa awak tolong, awak pun bantu dan sebagainya kan. Yang kedua, menjayakan aktiviti kesukarelawanan. Ini maknanya volunteer, sukarela. Contohnya kalau macam Sukma tahu Sukma, Sukan Malaysia ataupun Sukan Olimpik, Sukan Asia Tenggara. Jadi menjadi sukarelawan, itu antaranya. Selain daripada itu, sukarelawan contohnya membersihkan pantai, yang percuma tanpa tanpa awak mengenakan bayaran. Seterusnya yang ketiga ialah memberi sumbangan masa dan tenaga. Samalah dengan yang cikgu beri penerangan nombor 2 tadi. Yang keempat, menyumbangkan kepakaran diri kepada masyarakat setempat. Okey, contohnya nanti bila awak dah berjaya, awak menjadi doktor, awak menjadi peguam. Peguam tu ialah lawyer lah ataupun awak menjadi jururawat, nurse, awak membantu penduduk-penduduk di kawasan tempat tinggal kamu secara percuma, bukannya charge. Ini maknanya kita dah membantu menjalankan khidmat masyarakat. Seterusnya, memberikan sumbangan kewangan, menyokong usaha pelbagai pihak. Yang kelima keenam ni memberi sumbangan kewangan pun dah diceritakan tadi. Kemudian menyokong usaha pelbagai pihak. Pelbagai pihak ni contohnya badan bukan kerajaan, contohnya Kelab Lion, Kelab Mercy, agensi-agensi bukan kerajaan lah, menjalankan aktiviti-aktiviti sukarelawan. Jadi kamu boleh sertai, bukan sekarang tapi mungkin selepas awak dah lepas sekolah nanti. Okey, seterusnya yang terakhir ialah notanya ialah idea baharu untuk menggalakkan generasi muda melaksanakan tanggungjawab sosial. Bagaimana saranan? Idea ni maknanya cadangan lah. Dulu sebut cadangan, sekarang ni istilah KSSM ialah idea baharu. Bagaimana nak menggalakkan golongan muda, generasi muda seperti awak, abang-abang awak, kakak awak, untuk menggalakkan mereka dan kamu sendiri join ataupun menyertai aktiviti tanggungjawab sosial ni. Contohnya memberikan markah merit. Markah merit tu mungkin masuk universiti kan, kamu ingin mendapatkan markah merit untuk menaikkan kamu punya grade universiti. Mungkin kamu join dengan badan-badan sukarelawan seperti yang cikgu sebut tadi tu, Kelab Lion dan sebagainya itu. Jadi markah merit tu dimasukkan dalam kamu punya peperiksaan atau sebagainya. Jadi dapat meningkatkan lagi macam aktiviti co-curriculum jugalah. Okey, seterusnya memberikan pengiktirafan, iktiraf pada generasi muda. Mungkin iktiraf jadi tokoh ke, tokoh belia ke, tokoh generasi muda ke, dalam televisyen dan sebagainya. Itu dapat menarik minat golongan-golongan muda untuk menyertai lagi aktiviti ini. Seterusnya, melantik generasi muda menjadi duta sosial. Duta tu maknanya awak jadi spokesperson, awak menjadi tukang ataupun juru cakap berkaitan dengan aktiviti tanggungjawab sosial, aktiviti masyarakat. Seterusnya, pelibatan tokoh terkenal atau selebriti. Mungkin memanggil artis muda-muda kan, sekarang banyak artis muda kan, artis muda ataupun tokoh-tokoh macam
dekat universiti pun ada tokoh-tokoh, kemudian ahli politik pun ada yang masih muda. Jadi meminta semua golongan muda sertai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Dan terakhir sekali memberi anugerah ikon. Anugerah ikon ni macam reward lah, ganjaran kepada generasi muda yang aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Jadi itulah serba sedikit penerangan cikgu berkaitan dengan aktiviti tanggungjawab sosial. Okey, selepas awak faham dengan topik unit 9 tanggungjawab sosial, cikgu akan berikan link untuk kamu jawab soalan kuis dalam Google Form. Jadi tolong jawab soalan Google Form itu dan submit kepada cikgu. Boleh semua? Baiklah, itu sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Jadi cikgu ucapkan selamat belajar dan jangan lupa klik link Google Form yang cikgu sertakan di dalam WhatsApp ataupun dalam Google Classroom. Okey semua, selamat belajar. Jumpa lagi.